kasih. Seterusnya Yang Berhormat Dr. Ong Kian Meng. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerjaan 1990 ataupun Akta 446 bukanlah satu akta yang baru diwujudkan. Pada asalnya akta ini terpakai kepada sektor perladangan dan perlombongan yang melebihi 20 ekar. Menerusi pindahan pada 1 Jun 2020, Akta 446 telah terpakai untuk semua sektor pekerjaan yang mana secara tidak langsung dapat mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja asing. Selain itu, dalam memastikan pelaksanaan Akta 446 yang efektif, akta ini telah dimasukkan ke dalam Ordinan Darurat yang diperluaskan ke Sabah dan Sarawak yang memberi kuasa kepada Menteri Sumber Manusia untuk melantik pegawai penguatkuasaan tambahan. Fokus Kementerian Sumber Manusia pada masa ini adalah untuk memantapkan penguatkuasaan Akta 446 bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan. Penurunan kuasa telah diberi kepada pelbagai agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia seperti Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia JPPM, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JEX dan lain-lain jabatan yang melibatkan seramai 2,000 pegawai penguatkuasa tambahan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih. Soalan tambahan saya kepada Menteri ialah jawapan tu singkat sikit lah. Apakah langkah yang telah diambil dan akan diambil oleh Kementerian Sumber Manusia untuk bekerjasama dengan kementerian dan agensi yang lain seperti Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT dan juga PBT di setiap negeri supaya jumlah penginapan yang mematuhi Akta 446 boleh ditambah seperti permohonan bagi penyediaan penginapan pekerja secara jangka masa pendek di mana satu perkeliling ataupun sekila telah dikeluarkan oleh KPKT pada 23 hari bulan Mac untuk memberi garis panduan kepada pihak berkuasa tempatan atas isu ini. Boleh beri penjelasan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua memandang ahli berhormat kata jawapannya singkat. Cuma maklumat tambahan sehingga 25 Ogos 2021 sebanyak 23,993 majikan telah diperiksa melibatkan 129,668 tempat penginapan yang didiami oleh 804,204 pekerja asing dan hampir 1.2 juta pekerja tempatan. Hasil pemeriksaan dan penguatkuasaan mulai 1 Jun 2020 sehingga kini sebanyak 12,195 permohonan perakuan penginapan di bawah Akta 446 telah dibuat oleh majikan dan penyedia penginapan berpusat yang melibatkan 992,743 pekerja. Susulan pemeriksaan tersebut juga sebanyak 940 kertas siasatan telah dibuka dan sebanyak 618 kompon telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan yang dikenal pasti adalah seperti kegagalan permohonan perakuan penginapan dan kegagalan memenuhi standard minimum penginapan seperti penyediaan almari, katil, tilam dan bantal serta lain-lain kesalahan di bawah akta ini. Selain daripada itu, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, usaha sama di antara Kementerian Sumber Manusia dan KPKT akan memainkan peranan penting sebab apabila kita membuat penguatkuasaan, walaupun akta di bawah Kementerian Sumber Manusia, tetapi dari segi kebenaran untuk membina pusat-pusat penginapan ataupun CLQ, Centralized Labour Quarters adalah kelulusan di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan. Maka kita ada pelbagai mesyuarat ataupun perjumpaan dengan pihak. Dan juga PBT ya, PBT juga. Ya, PBT. Di mana KPKT akan menjadi agensi kawal selia PBT. Dan masa depan untuk mengatasi isu-isu pekerjaan asing khususnya penginapan adalah dengan membina sebanyak 24,000 CLQ seluruh negara. Dan usaha ini akan berjaya apabila kita ada usaha sama bersama Kementerian Sumber Manusia dan KPKT. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Tumpat. Ada siapa? Tempat, ya.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi dan mengucapkan terima kasih. Saya mengambil maklum terhadap pelbagai langkah penguatkuasaan yang dilakukan oleh kementerian sejak pindaan terhadap Akta 446 ini dilakukan dan masih ramai dalam kalangan majikan yang tidak dapat menyediakan kemudahan penginapan kepada para pekerjanya seperti yang tertakluk dalam akta tersebut. Jadi soalan saya, apakah kementerian berhasrat untuk menyediakan ataupun mengadakan langkah penalti yang lebih ketat terhadap golongan majikan yang gagal mematuhi Akta 446 tersebut, memandangkan isu ini berlarutan dan merupakan perkara yang cukup penting? Terima kasih. Terima kasih tempat. Tuan Yang di-Pertua, saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Tetapi walaupun buat masa ni kita kenakan denda sebanyak RM50,000 apabila mana-mana syarikat tidak mematuhi. Dan RM50,000 ni adalah untuk setiap pekerja. Tetapi dari segi meningkatkan denda buat masa ni, mungkin bukan satu pendekatan yang baik memandangkan negara menghadapi kegawatan ekonomi dan banyak syarikat-syarikat telah menghadapi masalah bukan saja sebagai kegawatan ekonomi, tambahan pula kekurangan tenaga kerja. Kalau saya lihat sebelum MCO pertama, jumlah pekerja asing yang mencarum dari di bawah perkeso adalah seramai 1.8 juta. Dan hari ini dalam masa setahun, angka itu telah turun daripada 1.8 juta ke 1.1 juta. Di mana negara betul-betul menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja. Kalau apabila seperti mana saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ni, kalau kita nak membaik pulih ekonomi, yang penting kita perlu meningkatkan produktiviti. Untuk meningkatkan produktiviti, kita perlukan tenaga kerja. Dan dalam keadaan seperti ini, mungkin bukan waktu dan masa yang sesuai untuk meningkatkan denda. Tetapi kementerian akan ambil maklum pandangan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Thank you, Speaker. Soalan nombor 3.